Baik, kita hari ni kita akan belajar modul 4. Baik, pernah tengok tak buku ni, gambar ni? Buku catatan ataupun ini dipanggil diary. Apa-apa yang berlaku biasanya kita akan buat satu catatan lah dalam buku. Jadi itulah kegunaan diary dalam perniagaan ataupun perakaunan. Bila kita melakukan urus niaga, kita akan record. Jadi dalam perakaunan kita panggil buku catatan pertama. Jadi buku catatan pertama ni bila kita melakukan urus niaga, kita akan dapat dokumen. Dokumen contohnya bila kita beli barang, kita dapatlah invoice. Kalau kita beli barang secara kredit kita dapat invoice, itulah dokumen. Dokumen itulah kita nak record. Kita akan tulis dalam buku catatan pertama. Okey. Ini buku catatan pertama ni. Ada banyak buku lah. Kalau dalam perakaunan tu ada banyak buku. Nanti kita akan pergi satu persatu. Baik. Buku catatan pertama sebenarnya ada 3 jenis. Okey. Baik, kita lihat jenis-jenis buku catatan pertama BCP tu. Yang pertama tu ialah journal. Okey, yang kedua ialah buku tunai. Dan yang ketiga adalah buku tunai runcit. Nanti kita akan pergi satu persatu lah. Journal, buku tunai dan buku tunai runcit. Baik, journal pun ada banyak. Tetapi terlebih dahulu kita lihat dulu yang pertama itu ialah journal arm. Apa tujuan journal arm ni? Sebenarnya tujuan journal arm ni ialah untuk merekod semua urus niaga yang tidak boleh direkod dalam mana-mana buku catatan pertama yang lain. Maksudnya bila nanti kita akan belajarlah journal khas, ada buku tunai. Jadi bila urus niaga tu kita tak rekod dalam buku tunai dan kita tak rekod dalam journal khas, kita akan rekod dalam journal arm. Baik, kita tengok apakah urus niaga yang direkod dalam journal arm ni. Antaranya ialah catatan pembukaan. Nanti kita akan pergi lihatlah satu persatu apa dia. Baik, belian dan jualan aset bukan semasa cara kredit. Betul ambilan barang dan aset bukan semasa. Modal tambahan. Catatan penutupan. Jadi, ini adalah antara urus niaga yang direkod dalam journal arm. Untuk journal ni ataupun journal arm ni sebenarnya dia ada format. Pelajar-pelajar kena hafal lah format ni. Tapi senang je kita lihat format journal arm. Okey, kita lihat format journal arm. Pertama sekali kita lihat dia ada 1 2 3 4 5 ada 5 lajur, ada 5 lajur ataupun kolom kat situ. Mudah saja. Yang kolom pertama ataupun lajur pertama kita tulis tarikh. Yang kedua tu kita tulis butir. Kemudian kita tulis folio. Kemudian dia ada debit dan dia ada kredit. Jadi debit kredit inilah yang menentukan akaun itu. Akaun itu didebitkan atau dikreditkan. Jadi mudah saja kita boleh hafal. Pelajar boleh hafal format journal arm ni. Okey. Baik, kemudian dekat debit kredit ni dia ada jumlah duit lah. Jumlah amount. Jadi kita tulis RM. Baik. Kemudian kita lihat tarikh. Tarikh dia ada format dia ataupun dia ada cara nak menulis. Pertama sekali kita kena tulis tahun dulu. Tahun, kemudian kita tulis bulan dan juga hari. 3 benda ni tahun, bulan, hari. Yang ni pelajar mesti tulis jangan lupa. Jadi kita tulis contohnya tahun 2020 sekarang. Kemudian bulan dia April, hari dia 30. Baik, kita tulis nanti dekat bahagian butir ni nama akaun. Butir ni kita tulis nama akaun. Yang pertama, yang atas kali ni kita tulis nama akaun yang kita nak debit. Nama akaun yang didebitkan. Kemudian kita tulislah belah debit ni dekat lajur debit. Kita tulis dekat lajur debit ni, kita tulis. Kemudian kita pergi ke bawah, dekat butir tu, ke yang ke bawah, akaun yang kedua ataupun akaun yang kita akan kreditkan. Dan jumlah dia kita letak dekat belah kredit. Baik, kalau akaun ni ada banyak, kita boleh jumlahkan lah. Debit tu berapa, kredit tu berapa. Kemudian kita dekat butir ni, ruangan butir ataupun lajur butir ni, kita tulis keterangan dia. Keterangan dia, apa yang berlaku ataupun apa keterangan yang menggambarkan urus niaga tu. Baik, kita akan pergi satu persatu cara nak rekod urus niaga. Yang pertama tu kita pergi lihat dulu catatan pembukaan. Kita tengok contoh dokumen. Okey, yang ni adalah memo. Di sini ialah
kita lihat di atas ni, kedai permainan Alisha, bermaksud ini perniagaan kita lah. Memo ni nak bagi tahu tentang baki-baki aset dan liability pada 1 Mei 2016. Jadi ini adalah catatan permukaan, kita kena record. Baik, ingat lagi journal arm. Journal arm dia ada apa yang mula-mula situ? Dia ada tarikh. Jadi kita carilah tarikh dia, ialah di sini ialah 1 Mei 2016. Kemudian laju kedua tu ada butir kan. Butir itu kita cari butir ni ialah akaun lah. Kita tengok di sini akaun. Ada banyak sini akaun. Tetapi kita kena tahulah yang mana yang nak debit, yang mana nak kredit. Dan kita lihat juga laju yang kanan. Kanan tu ada debit kredit kan. Itu ialah jumlah. Jadi jumlah dia yang ini. Pelajar akan rekod ke dalam journal arm. Ada tarikh tu. Kemudian butir ni dan ada jumlah. Dan kita kena susun lah yang akaun yang nak kena debit, yang mana nak kena kredit. Baik, seterusnya kita lihat macam mana kita nak rekodkan dalam journal arm. Baik, kita lihat tadi memo tu. Baik, kita lihat. Okey, ini ialah journal arm. Ini ialah journal arm. Kita ingat lagi dia ada tarikh, butir, ada folio, debit dan ada kredit. Dan jangan lupa debit kredit ni ada RM ataupun ada nilai duit dia, ada nilai amount dia. Jadi kita tulislah RM. Baik, seterusnya kita tengok tarikh, kita dah tengok tahun 2016, kita tulis. Kemudian kita lihat bulan dia ialah Mei 1. Kita tulis Mei 1. Dan bahagian butir ni kita senaraikan ataupun kita tulis akaun-akaun yang debit dulu. Jadi yang pertama kita lihat dalam memo tu, yang pertama atas sekali tu ialah inventory. Inventory. Jadi kita tulis, kita rekodkan inventory. Kemudian ini inventory adalah akaun pertama, ataupun nanti kita akan buka ledger. Ledger kita buatlah ledger arm 1, yang pertama sekali, ataupun akaun yang pertama lah, ledger arm 1. Dan nilai dia ialah 2650. Okey, jadi habislah yang akaun pertama ataupun butir pertama. Seterusnya kita lihat butir yang kedua itu ialah tunai di tangan. Tunai di tangan, tapi kita tak tulislah dalam butir itu tunai di tangan. Kita tulis akaun dia. Jadi tunai di tangan tu akaun apa? Dia ialah akaun tunai. Jadi kita tulis tunai. Baik, tunai ini ialah kita akan letak dalam buku tunai. Jadi kita tulis kat folio tu ialah buku tunai 1. Kemudian nilai dia ialah 1,400. Baik, kita teruskan lagi tunai di bank. Itu ialah tunai di bank. Jadi dia ialah bank. Item dia ataupun butir dia ialah bank. Jadi kita tulis bank. Bank juga masuk dalam buku tunai. Dalam buku tunai kita tulis BT1. Nilai dia ialah 13,800. Baik, seterusnya kita tengok akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni ialah liability. Liability dia belah kredit. Belah kredit. Jadi kita kena tulis dalam butir tu belah kredit nanti. Jadi kita dalam butir kita jarakkan sikit. Kita tulis akaun belum bayar perniagaan Maisara. Akaun belum bayar ni ialah kita buat belian lah. Kita buat belian. Jadi kita kena buka lah ledger belian di sini ataupun dalam folio ni ledger belian yang pertama, yang satu yang pertama. Kemudian laju ni belah kredit lah sebab dia ialah liability ni belah kredit 1650. Dan akhir sekali kita lihat dekat dokumen tu modal. Modal pun belah kredit juga. Kita tulis modal. Modal ialah kita lihat tadi inventory LA1, kemudian modal ni LA2. Jadi kita bukalah akaun yang kedua ataupun ledger arm yang kedua. Jadi dalam folio tu ledger arm 2 belah kredit tu kita tulis 16,200. Okey, jadi ini ada senarai akaun. Senarai akaun ni ada dia punya amount dia ataupun jumlah ni. Jadi kita kena campurkanlah. Kita lihat, kita bandingkan belah debit dan kredit tu sama ke tak. Jadi belah debit 17,850, belah kredit pun sama juga. Jadi siaplah kita merekod. Ini merekod journal arm ataupun catatan pembukaan. Jadi kita tulis keterangan dia, apa dia ni. Kita tulis aset, liability dan modal pada tarikh ini. Jadi inilah cara untuk merekod catatan pembukaan.
Baik, seterusnya kita pergi yang kedua, pilihan aset bukan semasa secara kredit. Secara kredit ni maksudnya hutang lah. Baik, kita lihat dokumen dia. Dalam konteks tu, dalam muka surat 101, 101 kita lihat dia punya dokumen tu. Baik, kita lihat ini ialah invoice dan dia punya urus niaga tu dia tulis kedai permainan Alisha beli perabot. Okey, tak apa, kita check dulu dokumen ni. Kita lihat ini ialah invoice. Invoice ialah apa? Invoice adalah urus niaga secara kredit. Dibuat secara kredit. Baik, kita lihat satu persatu di sini. Jadi kita ni beli ke jual, sebenarnya dekat atas dah tulislah beli. Tapi tak apa, kita check dulu. Kalau dalam invoice ni dia ada bahagian atas, nama perniagaan atas dan perniagaan di bawah. Senang saja. Kalau kita nak lihat kita beli ke jual, kita tengok kita atas ke kita bawah. Kalau kita atas, kita jual. Kalau bawah kita beli. Sekali lagi Baik, atas ialah jual, bawah ialah beli. Macam surat kiriman atas ialah orang yang keluarkan ataupun pengirim, bawah ialah penerima. Jadi atas ialah pengirim atau yang jual tu, bawah ialah penerima ataupun orang yang beli. Jadi kita lihat di mana kita. Kita ialah kedai permainan Alisha. Kita ialah di bawah. Di bawah maksudnya kita beli Jadi kita beli apa? Kita beli, kita lihat dalam butir ni, rak pameran dan meja kaunter. Jadi yang ni adalah perabot. Kita ialah kedai permainan Alisha. Maksudnya kita jual alat mainan. Jadi kat sini bukan alat mainan. Di sini ialah rak pameran, meja kaunter ni ialah perabot. Butir yang kita akan tulis dalam jurnal nanti adalah perabot. Butir dia. Untuk jurnal nanti, kita akan tulis dua akaun ataupun dua butir. Yang satu, yang pertama ialah perabot. Yang kedua ialah beli. Tapi tak boleh tulis beli, kita tukar. Jadi nak tukar kepada apa? Jadi kita beli daripada siapa? Kita beli daripada perabot yang kita beli daripada kedai perabot Yap Seng. Jadi dia ni ialah siapa? Bila kita beli, perabot Yap Seng ni adalah akaun belum bayar. Kita belum bayar. Jadi kita tukar. Jadi akaun belum bayar. Jadi nanti kita akan rekodkan. Macam ni nak rekod. Ada dua akaun lah. Ataupun baik. Di sini kita lihat dua akaun yang terlibat, iaitu perabot. Yang pertama perabot, yang kedua ialah akaun belum bayar untuk kedai perabot Yap Seng. Jadi kita lihat dua akaun yang terlibat. Yang pertama itu akaun yang terlibat yang pertama adalah perabot. Nanti kita akan debitkan perabot sebab dia beli perabot masuk so debitkan perabot. Dan akaun belum bayar kedai perabot Yap Seng kita akan kreditkan. Baik, seterusnya kita akan rekodkan tadi invoice ni. Ingat balik tarikh dia, butir dia, amount dia semua tapi tak apa, boleh nampak dekat dokumen ni. Baik, pertama sekali kita tengok jenis am, format dia. Baik, tarikh dia 2016 Mei 10. Mei 10 kita tulis. Kemudian butir dia ingat tadi, yang pertama ialah perabot kan. Kita tulis perabot. Perabot folio dia kita belum buka lagi ledger perabot. So tadi ada 1, 2, sekarang perabot ialah yang ketiga. Jadi ledger am 3. Kemudian nilai dia 1386. Baik, seterusnya adalah kedai perabot Yap Seng. Kedai perabot Yap Seng ni kita tak beli barang niaga. Kita tak beli barang niaga, kita akan buka ledger am lah. Ledger am yang keempat. Dan kita letak belah kredit 1386. Dan keterangan dia ialah kita beli perabot tadi, belian perabot secara kredit daripada kedai perabot Yap Seng. Baik, seterusnya kita lihat jualan aset bukan semasa secara kredit. Kita lihat dokumen yang diberi itu, invoice. Dan urus niaga tu ialah kedai permainan Alisha jual rak pameran. Baik, kita lihat dokumen tu terus. Dokumen tu ialah invoice. Jadi invoice ni kita dah tahu. Invoice adalah urus niaga secara kredit, iaitu hutang lah. Dan di sini kita lihatlah kita adalah Alisha. Kita ada Alisha. Jadi Alisha jual. Ataupun kalau kita lihat dekat atas pun dah dia beritahu dah jual.
Tetapi kita pergi dekat dokumen tu, kita lihat nama Alisha tu dekat atas. Tadi kita dah belajar, kalau atas kita jual, bawah kita beli. Jadi dekat sini nama kita dekat atas, jadi kita jual. Kemudian kita lihat kita jual apa. Jadi kita tengok butir tu. Butir tu ialah rak pameran. Jadi rak pameran bukan barang niaga, dia adalah perabot. Jadi sekarang ni kita dah dapat kena pastilah. Satu ialah perabot, satu ialah yang jual ni kita kena tukar. Kita tukar, kita jual kepada siapa? Kita lihat. Kita jual kepada kedai buku Wan Cik Ros. Jadi kedai buku Wan Cik Ros ni ialah apa? Dia ialah ABT kita lah, akaun belum terima kita. Jadi kita tukarlah kepada akaun belum terima, tetapi butir ni kita akan tulis nama. Nama dia ialah kedai buku Wan Cik Ros. Seterusnya kita lihat akaun yang terlibat. Nanti yang pertama itu ialah ABT tu, akaun belum terima tu. Okey, kedai buku Wan Cik Ros. Nanti kita akan debitkan. Dan yang kita akan kreditkan ialah perabot. Jadi perabot kita akan kreditkan. Jadi apa lagi yang perlu kita perhatikan? Kita perlu tengok nanti nak buat jurnal am. Okey, kita perlu tengok tarikh juga. Jadi tarikh dia 13 Mei di sini. Kemudian jumlah dia. Jangan lupa jumlah dia 648. Baik, seterusnya kita buat okey, kita buat jurnal am dia. Inilah format jurnal am, jangan lupa. Okey. Baik, kemudian tarikh dia kita mula dengan tahun dulu 2016. Kemudian tarikh dia 13 Mei ataupun Mei 13. Baik, butir tadi ingat lagi akaun penerima, kita tulis nama dia kedai buku Wan Cik Ros. Baik, untuk folio ataupun kerujukan dia kita letak ledger am yang kelima. Kenapa ledger am bukan ledger jualan? Sebab yang ni bukannya barang niaga. Yang ni ialah aset bukan semasa ni. Jadi kita kena buka ledger. Ledger am yang kelima lah. Baik, jadi jumlah dia ialah 648. Baik, seterusnya yang nak kredit pula, kita lihat yang tadi ialah perabot. Perabot ataupun kita jual perabot, perabot keluar lah. Perabot dah ada dah akaun perabot tadi kan. Akaun perabot tu ialah ledger am 3 tadi. Kita buka balik lah ataupun rujukan akaun tu samalah ledger am 3 balik. Okey, perabot tu nilai dia juga 648. Dan keterangan macam biasa, kita jual rak pameran ataupun kita jual perabot, kita tulis jualan perabot secara kredit kepada kedai buku Wan Cik Ros. Jadi mudah saja. Baik, seterusnya kita lihat pula ambilan barang niaga. Okey, kita lihat memo. Jadi ambilan barang niaga ni nanti perniagaan kita akan keluarkan memo lah. Tengok memo ni, kedai permainan Alisha. Okey, kita lihat memo ni apa yang tulis, apa perkara-perkara yang dia tulis ini kena bacalah. Pemilik mengambil barang permainan bernilai 450 untuk tujuan peribadi. Jadi kegunaan peribadi, ada perkataan peribadi ni memang ambilan lah. Kemudian dia buat apa? Ambil barang permainan. Barang permainan ni adalah barang niaga kita. Okey, jadi kita tengok kegunaan peribadi ialah ambilan. Okey, barang permainan tu adalah kita punya barang niaga ataupun kita tulis belian lah ataupun dia melibatkan belian. Jadi dia melibatkan belian. Jadi mudah saja kita lihat untuk buat jurnal am kita perlukan ada dua butir ataupun dua akaun. Kita kena pasti yang pertama tadi ialah ambilan, yang kedua ialah belian. Sekarang mana satu nak debit, mana satu nak kredit. Mudah saja. Kita boleh ingat ambilan itu ialah debit. Ambilan dia tak pernah kredit lah. Jadi ambilan dia sentiasa debit. Okey, sebab dia adalah kontra bagi modal. Modal belah kredit, so ambilan dia ialah debit. Jadi ambilan kita akan debitkan nanti dan belian kita akan kreditkan. Jurnal am kita akan buat macam ni lah. Baik, kita buka jurnal. Dalam jurnal kita kena record macam mana? Macam biasa balik, macam tadi. Tahun dulu 2016. Kemudian bulan Mei 9. Kemudian item ataupun butir ataupun akaun yang kita nak debitkan, kita lihat ini ambilan. Letak ambilan. Ambilan tak buka lagi tu jadi kita buka ledger am yang barulah, ledger am 6. Jumlah dia ialah 450.
Baik, seterusnya adalah belian. Belian pun kita belum buka lagi tadi. Jadi, kita buka lagi satu ledger arm yang seterusnya ialah ledger arm 7. Nilai dia ialah 450. Dan keterangan dia ialah, jadi kita tulis, ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi. Baik, seterusnya kita pergi ambilan aset bukan semasa. Tadi sebelum ni ialah kita ambil barang ataupun barang niaga. Kita tulis belian, ambilan. Sekarang macam mana pula kalau kita ambil bukan barang niaga, tapi aset bukan semasa. Kita lihat di sini memo. Baik, kita lihat dia tulis apa? Pemilik mengambil rak pameran. Rak pameran ni ialah perabot, perabot bernilai 160 untuk kegunaan peribadi. Ni kegunaan peribadi ni yang penting ni. Bila jumpa je kegunaan peribadi, dia adalah ambilan. Kemudian rak pameran, kita tengok rak pameran dia ialah perabot. Jadi ada dua akaun lah ataupun dua butir ni kita dah dapat ni. Jadi mudah aja. Bila kita nak buat jurnal am, cari saja dua butir ataupun dua akaun ni. Yang mana satu debit, yang mana satu kredit. Jadi dah beritahu sebelum ni, ambilan dia sentiasa debit. So, kita akan debitkan ambilan dan perabot tu kita akan kreditkan. Seterusnya kita macam biasa, kita buka jurnal am. Jurnal am format dia. Baik, tarikh 2016, Mei 19. Butir dia, lihat butir. Debit ialah ambilan. Ambilan dah ada dah sebelum ni. Ledger dia, kita letak balik ledger am 6. Jumlah dia ialah 160. Kemudian perabot. Perabot pun dah ada juga kan. Dia punya ledger arm dia sebelum ni. Ledger arm 3. Kena rujuk balik lah. Sebab tu kena senaraikan. Kalau boleh kita senaraikan dulu sebelum kita buat urus niaga ni. Jadi perabot ledger arm 3, 160. Dan keterangan dia ialah kita ambilan perabot untuk kegunaan peribadi. Baik, kita pergi seterusnya ialah modal tambahan yang selain daripada tunai dan bank. Kalau dia melibatkan tunai bank, senang je kita terus pergi ke buku tunai. Sekarang ni dia tak melibatkan tunai atau bank. Jadi kita masukkan modal. Jadi kita lihat memo ni. Baik, memo ni tengok kena baca pemilik bawa masuk kenderaan. Kenderaan peribadi bernilai RM50,000 ke dalam perniagaan. Jadi kalau bawa masuk ni ialah mereka melibatkan modal. Sebab pemilik dia bawa masuk. Dia kira modal. Baik, kita baca. Pemilik bawa masuk itu ialah berkaitan dengan modal. Kalau keluar ialah ambilan. Kalau masuk ialah modal. Baik, dan seterusnya yang kedua ialah kita lihat butir dia. Dia bawa masuk kenderaan. So kita tengok kenderaan. Kita rekodkan kenderaan. Jadi dah dapat lah. Dapat dah dua akaun ataupun dua butir ni. Cuma kita kena pasti yang mana yang nak debit, yang mana nak kredit. Jadi yang mana nak debit, yang mana nak kredit. Jadi modal kita dah tahu dalam modul 2 kita dah belajar modal belah kredit kan. Okey, jadi modal ini sentiasa kreditkan. Jadi kita akan debitkan kenderaan dan kita akan kreditkan modal. Kemudian kita buka macam biasa lagi. Buka jurnal am. Ambil tarikh. Kita letak tahun dulu. Kemudian baru bulan dan hari. Kita lihat butir. Kalau kita dah faham, dah tahu debit kredit ni, kita tulis je lah. Debit kenderaan. Kenderaan kita belum buka lagi ledger dia. Kita buka yang baru. Ledger am 9. RM50,000. Dan modal. Kita tulis modal. Modal tadi kita waktu catatan pembukaan kita dah buka kan. Modal. Jadi kita tulis balik lah. Ledger am 2. Banyak RM50,000. Dan jangan lupa keterangan dia. Pemilik ataupun membawa masuk kenderaan untuk kegunaan perniagaan. Seterusnya nanti kita akan belajar jurnal khas, buku tunai dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar boleh lihat video saya yang seterusnya, boleh subscribe supaya tak tertinggal pembelajaran. Okey. Baik, sekian saja daripada saya. Okey, terima kasih.